Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kita sambung pengajian kita berkaitan dengan perihal sembelihan, ya. Salam sejahtera dan selamat petang. Ya. Okey, kita masuk dalam bab sembelihan, jenis-jenis sembelihan yang Ustaz telah bincangkan, ya, pada sesi tazkirah yang lalu, yang berkaitan dengan sembelihan biasa, sembelihan korban. Ni kita masuk sembelihan akikah. Baik, sembelihan akikah ini, ya, apa dia maksud dia sembelihan akikah tu, ya, tu dia satu sunnah, ya, Rasulullah SAW, di mana di hari ke-7 seorang bayi itu dilahirkan. Jadi hari ke-7 kelahiran mereka itu, ya, maka dibuat sembelihan akikah. Kemudian daging haiwan itu berbeza dengan daging korban. Daging korban saya dah sebut tadi lah, daging korban ni kena disedekahkan secara mentah. Tapi daging haiwan akikah ini setelah disembelih itu dilapah dan diproses dan dimasak. Baik, kaedah sunnah yang Nabi ajar kita, menganjurkan kaedah sunnah itu, iaitu hendaklah memperbanyakkan kuah. Tapi itulah nak tegur sikit lah. Ramai di kalangan kita ni buat akikah tak ikut konsep sunnah tu. Yang dinamakan sunnah tu apa dia? Nabi menganjurkan kita ini untuk memperbanyakkan kuah. Maksudnya kita masak daging yang kita sembelih akikah kambing. Sebelum sunnah ni kambing yang jantan, yang mana masak yang masakan itu dia banyak kuah. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk kita banyak bagi makan pada orang lain. Maka banyak kita bersedekah. Itu konsep sunnah sebenarnya. Jadi bila ramai orang makan, maka ada keberkatan pada bayi tersebut, pada ibadah yang tersebut, iaitu akikah. Namun pada orang hari ni dia pelik sikit. Dia buat kambing golek lah. Tu dia. Bila buat kambing golek, tak ramai orang makan. Sebab apa? Orang berebut-rebut nak makan kambing golek ni. Seekor kambing tu berapa orang yang boleh makan? Berbeza dengan yang memperbanyakkan kuah tadi. Kalau kita orang tu tak hadir, kita jemput, kita boleh sedekah. Kita boleh packing-packing, kita boleh sedekah keliling rumah kita, keliling karyah kita. Ataupun kita buat kenduri dekat surau ke, kat masjid ke, ataupun di rumah kita, kan. Itu konsep sebenarnya. Baik, baik, kembali pada tadi. Baik, konsep sembelihan akikah ini di mana kita masak dagingnya itu. Okey, apa tujuan akikah ni? Baik, sempena kelahiran bayi dalam usia 7 hari, sempena dengan kita buat akikah, sempena yang dengan kita ini memberi nama kepada bayi tersebut, kemudian kita mencukur rambut bayi tersebut. Ini dia. Bukan cukur jambul. Ini istilah orang Melayu ni macam-macam. Tu dia. Nak ikut sunnah tapi cukur jambul. Nak ikut sunnah tapi potong-potong je 2-3 helai rambut. Itu bukan sunnah. Yang maksud sunnah ini kita cukur habis, botakkan kepala bayi tersebut. Tu dia. Bila kita cukur, kita botakkan terus. Satu benda, kebersihan anak. Sebab apa? Anak yang baru lahir ni, tuan-tuan, air ketuban dia tu lekat celah-celah dalam rambut tu. Air ketuban. Tu dia. Dalam kandungan tu air ketuban. Air ketuban ini kalau tak bersih betul-betul, tuan-tuan, dia jadi daki. Daki itu menyebabkan kebanyakan bayi-bayi itu berkudis di kepala dia. Tetapi bila kita cukur, ya, tu dia. Dengan pisau cukur tadi, dia membersihkan segala kulit-kulit dia yang mana yang ada kotoran-kotoran pada celah-celah liang-liang rambut bayi tersebut. Dia bersih, insya-Allah. Bayi itu tak akan kena, orang kata, berkudis rambut. Itu konsep dia. Okey, balik pada tadi Ustaz bedah tadi. Saya ulang semula. Sempena dengan kita akikah ni, kita beri nama, kita mencukur kepala lah, mencukur kepala ataupun rambut bayi tersebut, dan juga kita mentahnikkan, buat tahnik kepada bayi. Makanya ada 4 perkara.
Semasa bayi berusia 7 hari, itu baru nak ikut sunnah. Ya, bertujuan. Satu, kita buat akikah ini di saat Nabi itu, di saat yang Nabi anjurkan kita, di saat bayi itu 7 hari itu, untuk dibuat kenduri. Untuk mewawarkan kepada masyarakat di mana kita dapat bayi, kita dapat cucu, kita dapat anak. Bagi, nampak, mewawarkan, bagi apa, mengongsi ataupun berkongsi rasa keseronokan dapat bayi, dapat zuriat yang lahir daripada zuriat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendekatkan diri lagi kita dengan Allah Subhanahu Taala, dengan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah bagi zuriat pada kita itu, maka kita buat ibadah akikah itu. Sebab apa? Nabi pernah semasa dalam usia 40 tahun, bila mana dirasulkan, dilantik menjadi rasul, balik daripada Gua Hira itu, maka Nabi sembelih seekor kibas. Okey, okey. Kalau kita rujuk dalam kitab, ulama-ulama sebut, antaranya disebut sembelihan akikah ini untuk apa? Melepaskan belenggu syaitan yang berada pada bayi tersebut, yang mana menghalang bayi tersebut dari melakukan perkara-perkara yang baik ataupun buat ibadah. Dia menghalang. Bila mana disembelih akikah untuk bayi tersebut, maka terlepas sudah ikatan belenggu syaitan itu. Nampak ada hikmah dia, tuan-tuan. Satu lagi, kita merapatkan lagi hubungan silaturahim antara kita, antara keluarga kita dengan masyarakat persekitaran, adik kaliah, sanak saudara, jiran, tetangga. Dengan mana kita panggil dia buat kenduri akikah tadi, mereka dapat sama-sama merasai nikmat sembelihan ni yang orang kata fresh ni, orang kata kan. Ada rasa taqarrub dia, ada rasa hubungan silaturahim itu dapat dipertingkatkan dalam ibadah akikah. Sebab itu dia hukum dia sunat muakkad. Itu dia. Kategori dia mesti lah. Kambing tu mesti orang kata kena 2 tahun dan ke atas. Kalau kambing lah. Kambing jantan. Kambing yang sihat tubuh badan. Bagi contohnya. Kalau anak perempuan, seekor. Anak lelaki kena 2 ekor kambing. Kalau tak mampu, buat seekor dulu. Nabi pernah buat kepada Hasan dan Husin, seekor seorang dulu. Bila ada kemampuan, kita buat kali kedua tu yang kedua ekor. Tak ada masalah. Okey, kalau lembu, lembu 1 bahagian ataupun 2 bahagian. Boleh je, tak ada masalah. Tapi yang dianjurkan, yang ikut sunnah Nabi, Nabi buat kambing ataupun kibas, biri-biri contohnya. Itu baru ikut sunnah Nabi lah. Nampak tak? Berbeza dengan korban. Korban ni kena besar, yang sihat, unta, lembu, kerbau contohnya. Itu je. Jadi bila mana satu yang kita buat ni ikut sunnah Nabi, maka kita sembelih tu, maka ada keberkatan padanya. Apatah lagi sembelihan dia tadi macam Ustaz sebut dah, bermula dengan sebelum sembelihan, semasa sembelihan dan selepas sembelihan itu dikendalikan mengikut hukum syarak, tata cara syarak yang dianjurkan dalam Islam, bab-bab sembelihan tersebut dah. Jadi maknanya akikah itu mendapat kesempurnaan. Itu dia. Jadi bayi itu pun jadi sihat, jadi baik, sebagai itunya akhlak dia mulia, sebagai itunya, begitu ahli-ahli keluarga dia harmoni. Sebab apa? Terlepas sudah belenggu syaitan tadi. Contohnya dalam kitab gitu. Jadi maknanya rasa syukur itu perlu kita apa? Itu muka ada orang kata jihad sikitlah. Jihad untuk buat ibadah akikah tu. Wallahu alam, itu bab sembelihan akikah. Banyak lagi sebenarnya, itu sikit saja. Jadi maknanya kita lah, orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Ayah saya tak mampu dulu. Ayah saya tak mampu dulu dan ayah saya pun dah meninggal. Okey, kita buat. Kita buat untuk atas diri kita. Tu je. Jangan pandai-pandai pula cakap, kita tak buat akikah lagi. Tak apalah, kita buat korban. Berbeza. Saya dah sebut tadi dah. Sebab tu kena jelas kepada tuan-tuan. Sembelihan akikah ini untuk melepaskan belenggu syaitan. Kemudian untuk tanda kesyukuran atas kelahiran bayi tadi sebagainya. Dan untuk hubungan silaturahim beza. Daging dia kena masak. Itu beza. Sembelihan korban adalah untuk apa? Sebagai satu kenderaan kita di padang mahsyar. Yang mana nak datang berjumpa dengan yang Nabi sebut dalam hadis itu. Daripada tanduk dia sampai ke hujung kaki dia, dia datang. Cari tuan dia yang buat ibadah. Beza dua tu.
Jangan kita pilih salah satu, tak boleh. Kedua-duanya itu maka sunat, maka tuntutan syarak untuk kita. Wallahu alam. Kita sambung lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.